Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita masih berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini juga merupakan satu madrasah, satu sekolah yang mendidik jiwa, hati dan nurani kita untuk menyebarluaskan dan melahirkan sikap rahmah dan juga sikap ihsan di dalam kehidupan kita. Di dalam bulan Ramadan, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita digalakkan untuk meningkatkan dengan sebaik-baiknya amal soleh kita. Dan di antara amal soleh yang baik adalah untuk kita sentiasa memberi, sama ada melalui zakat ataupun melalui sedekah. Dan ini sesuai seperti mana sabda Nabi SAW yang menerangkan tentang peribadi sifat Rasul yang bersifat dengan sifat dermawan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Apatah lagi pada bulan Ramadan dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh malaikat Jibril setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengajaknya membaca dan mempelajari Al-Quran. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah zakat bukan sahaja melahirkan sikap rahmah dan ihsan dalam diri kita. Bahkan melaluinya kita memahami kepentingan keadilan dan keseimbangan sosial. Ini kerana zakat memastikan bahawa kekayaan, bahawa kesenangan dalam masyarakat itu tidak sekadar berlegar di antara sebahagian golongan saja. Dan ibadah zakat yang pada zahirnya merupakan amalan untuk membantu beberapa golongan yang memerlukan. Akan tetapi pada hakikatnya, ia sebenarnya merupakan satu pengajaran buat diri kita. Melalui ibadah tersebut, ia mengajar diri kita untuk bersifat empati akan mereka yang kurang bernasib baik. Ia mengajar kita untuk lebih prihatin akan mereka yang memerlukan. Dan yang paling utama, ia menghakis sifat bakhil daripada diri kita sendiri. Di dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Rasul SAW menyebutkan yang mana mafhumnya. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, dekat dengan manusia dan jauh daripada neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari syurga, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita amati dan kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, kita dapat melihat bahawa ibadah zakat yang kita keluarkan, yang kita fahami sebagai salah satu daripada rukun Islam ini mempunyai dua kelebihan. Satu daripada sudut pemberinya dan satu lagi daripada sudut penerimanya. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, memberikan zakat merupakan sesuatu yang dapat mendidik hatinya sehingga dia merasa rendah diri. Dia bergembira dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepadanya ini dikongsi dengan orang lain. Dia dapat menyokong ekonomi masyarakatnya serta dalam masa yang sama dia juga dapat menyokong keadaan emosi mereka. Begitu juga daripada sudut penerima zakat, mereka juga sangat-sangat bergembira dengan apa yang mereka terima kerana mereka tahu bahawa mereka ini adalah kumpulan yang tidak disisihkan. Walaupun mereka tahu mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempitan kehidupan di atas muka bumi ini, mereka faham bahawa terdapat insan lain yang berjiwa dan berhati murni untuk memberikan mereka kelapangan dalam kehidupan mereka. Maka dengan itu, kita fahami zakat sebenarnya tidak lain tidak bukan menyucikan harta kita dan memurnikan jiwa kita. Maka saya ingin mengambil kesempatan
dan mengingatkan diri saya, begitu juga para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tinggal baki beberapa hari di dalam bulan Ramadan, janganlah untuk kita melengahkan pembayaran zakat kita. Kita pastikan kita tidak terlepas daripada masa pengeluaran zakat fitrah yang telah ditetapkan. Mungkin sebagai satu inisiatif, kita gunakanlah kesempatan teknologi yang ada pada kita, kita letakkanlah beberapa peringatan di dalam telefon bimbit kita ataupun kita tulis di peti sejuk kita. Kita gunakanlah cara-cara apapun yang boleh membantu kita agar kita tidak terlepas peluang untuk melaksanakan salah satu daripada rukun Islam kita ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya berdoa pada Allah agar Allah menerima segala amal soleh kita, menerima solat kita, menerima puasa kita, menerima zakat kita. InsyaAllah semoga Allah terima segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa.